Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati, pengurusi kita Ustaz Yahya, Tuan Imam kita Ustaz Firdaus, Ustaz Rahmat, Ustaz Adam Malik, bos besar saya lah, hadirin hadirat, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ini pertama kali lah saya berada di Banting. Terkejut dalam surau yang saya boleh kata ramai ramai. Yang ni kalau nak buat kenduri kena seekor lembu, insyaAllah baru cukup. Selalu kalau saya pergi mana-mana surau tak seramai ni, jadi agak cuak lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nama saya Aiman Ashraf, tapi selalu orang panggil Ashraf lah. Berasal mana? Lahir di Kuala Lumpur, membesar di Sungai Petani Kedah. Tapi celup-celup lah, kejap Kedah, kejap Kelantan, sebab mak ayah orang Kelantan. Jadi lepas ni kalau dalam ceramah tiba-tiba bunyi Kelantan, tiba-tiba bunyi dialek Siam, saya minta maaf awal. Boleh buka telefon Google. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, perkara yang besar Allah memberikan kepada kita pada peristiwa Isra wal Mi'raj ni, iaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi. Yang pertama, dihalau oleh penduduk Taif yang tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dilemparkan batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkocak penuh dengan darah, sehingga kan Allah bagi tahu dekat malaikat. Malaikat bagi tahu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, izinkan aku menghempap penduduk Taif yang mana memberikan kamu satu tolakan kepada dakwah. Tetapi Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, berkocak, penuh darah, dekat tubuh badan Rasulullah mengangkat tangan supaya mereka diberikan hidayah. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bagi kita hidayah, bukan Siti Nur Hidayah. Kalau yang tu saya pun nak, tapi tak boleh cakap kuat, sebab saya bawa orang rumah. Risau balik nanti ada machine gun dengan parang. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan semua dah veteran, biasalah balik lambat sikit. Saya kena balik awal. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak katanya apa? Rasulullah SAW itu memberikan kita nikmat Islam. Sebab tu bila kita dengar nasyid daripada kumpulan nasyid, bila dinyanyikan lagu alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku saat terpancar kebenaranmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu,
Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Rasulullah SAW ada satu ketika, tuan-tuan, dalam keadaan halaqah lebih kurang macam ni lah bulatan. Tapi yang ni tak berapa nak bulat sangat. Tak apalah, kita faham lah. Ada geng-geng GST. Tahu tak GST, tuan-tuan? Tahu tak? Yang pertama, geng songkok tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, geng sandar diam. Tapi kita faham lah. Kita faham ada yang sikit belakang dan sebagainya. Saya pun terpeleot kaki tadi main futsal, main dengan budak-budak Tafiz Amani. Sekali dengan ustaz dia bantai. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Isra' wal Mi'raj disebutkan dalam surah Al-Isra' pada ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bagaimana peristiwa Rasulullah SAW bermulanya Allah bagi hadiah ni Isra' wal Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dihalau oleh penduduk Taif. Bukan penduduk Kancung Darat, kalau tak gempa bumi dah sekarang, penduduk Taif. Yang keduanya, kematian isteri Rasulullah SAW. Siapa? Sayyidatina Khadijah. Ibu-ibu kat belakang ada tak nama Khadijah? Ada? Kalau ada, Masya Allah, sangat beruntung. Allah suruh kirim salam dekat Sayyidatina Khadijah. Bukan Khadijah sini, Khadijah Rasulullah lah. Sebab apa? Kalaulah tulang belulang aku boleh dijual untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tolonglah jual, wahai Rasulullah. Waktu tu dekat nak wafat tu, Sayyidatina Khadijah, sehingga kan Allah berikan, sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kematian isteri Rasulullah SAW. Tuan-tuan, apa perasaan kalau kita mati isteri? Macam mana? Sedih. Tapi kita fahamlah orang lelaki mungkin hari pertama sedih. Hari yang kedua dia bagi isyarat dekat anak-anak, bapa sebenarnya rasa kesunyian sejak kematian mak kamu ni. Itu hari bapa ada pergi kedai Tom Yam depan Surau Darul Ikram. Itu contoh kan. Terjumpa dengan bakal mak kamu. Itu cerita. Adalah setengah daripada kita. Tetapi ada di kalangan kita yang setia dengan isteri kita. Sedih kan? Mari Surau Darul Ikram, Tuan Haji, kenapa Tuan Haji? Sedih, isteri tak ada, makan tak lalu dah. Dan sekali tu jumpa pula dengan Ustaz Adam. Tak apa, kita boleh buat kira-kira. Nak yang macam mana? Hari ni nasib lah, sebab saya kenal Ustaz Adam. Jadi Ustaz Adam sedia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidatina Khadijah ketika mana Rasulullah SAW didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata dekat Rasulullah, Iqra. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ma ana biqari, aku tak reti baca. Iqra. Ma ana biqari, aku tak reti baca. Iqra. Ma ana biqari. Dan sekali Rasulullah SAW ikut sampai habis, baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam keadaan ketakutan, Rasulullah balik ke rumah. Balik. Dalam keadaan tergesa-gesa, sampai depan pintu rumah, Sayyidatina Khadijah menyambut Rasulullah SAW dengan keadaan, kenapa ni bang? Abang okey tak? Zammiluni. Lantas diselimutkan Rasulullah SAW, ditenangkan. Dan ketika mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang apa yang berlaku di Gua Hira itu, orang yang pertama yang mempercayai Rasulullah SAW ialah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah, wanita pertama yang memeluk Islam. Allah sebutkan dalam Quran apa dia?
Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai Allah agama Islam. Agama Islam. Rasulullah SAW sebutkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di kalangan kita yang menyebutkan la ilaha illallah, Rasulullah SAW sebutkan apa dia? Masuk syurga, insya-Allah tabarakallah. Barang siapa yang ada sekecil-kecil iman, sebesar-besar zarah iman, akan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah Sayyidatina Khadijah, wanita pertama yang memeluk Islam. Sedih Rasulullah SAW kematian isteri yang tercinta. Ni Sayyidatina Khadijah. Yang ketiga apa berlaku tuan-tuan? Kematian bapa saudara Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib. Ada yang nama Abu Talib kat sini? Ada? Selalu orang-orang kita tak panggil Talib. Talib ada. Bahasa signal lip ada lip. Itu bahasa orang kita lah, bahasa orang kita. Bahasa lagi simple, tak payah sebut nama. Bahasa isyarat. Dia fahamlah sama-sama kawan-kawan. Yang tak faham tak apa, yang faham. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Abu Talib bapa saudara Rasulullah SAW. Walaupun Abu Talib tidak memeluk agama Islam, tetapi Abu Talib ini dia mempertahankan Rasulullah SAW. Bila Abu Jahal, bila geng-geng Abu yang jahat ni datang nak merosakkan Rasulullah, nak kacau Rasulullah, sehingga kan ada satu hari mereka tawarkan nak tukar Rasulullah ni dengan seorang anak angkat yang cantik, yang baik, tetapi ditolak oleh Abu Talib untuk melindungi Rasulullah SAW. Okey tak macam tu? Sangat-sangat okey lah. Tetapi seorang yang sentiasa melindungi Rasulullah SAW pun Allah tarik Rasulullah SAW dalam keadaan sedih. Tuan-tuan, ini disebutkan dengan apa? Disebutkan dengan Yaumul Huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Sedih Rasulullah SAW ketika itu. Dan Rasulullah SAW pada satu malam, dalam keadaan Rasulullah SAW tidur. Ini berlaku Isra wal Mi'raj ni sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bukan berhijrah ke Shah Alam, Madinah. Shah Alam tak ada dalam sejarah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang berlaku? Datang 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail datang kepada Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW, dicuci hati Rasulullah SAW. Hati macam mana? Besar penumbuk, letak dekat belah kiri kita. Yang mana tangan besar tu, besar lah kot jantung ni. Wallahu a'lam, saya bukan pakar jantung tuan-tuan. Tapi nak katanya apa? Sebelum Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, dicuci dulu hati Rasulullah SAW, supaya kita dielakkan daripada was-was. Apa yang Allah sebutkan was-was dalam Quran? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah memberikan kita ujian. Iblis ini memberikan was-was dalam hati kita. Fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kadang-kadang yang bagi kita was-was ni kawan kita sendiri, manusia itu sendiri. Iblis campur dengan manusia. Dua-dua mengganggu kita untuk nak buat benda jahat ke nak buat benda baik, nak buat benda jahat, nak buat benda baik. Jadi kita berperang dengan hati kita. Kalau hati kita ada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita doakan, ya muqallibal qulub,
sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Hati kita ni tetap pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita tidak akan goyah dengan gangguan syaitan. Inilah simbolik yang besar tentang rahmat Allah. Sebelum Rasulullah naik Isra, sebelum perjalanan Rasulullah pergi ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah Sidratul Muntaha. Rasulullah dicucikan hati dia. Sebab itu kita kalau nak solat, kalau nak ibadah, kita kena bersuci. Itu simboliknya tentang rahmat Allah. Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang yang beriman, jika kita nak dirikan solat, fagsilu wujuhakum, basuh muka kita, wa aydiyakum ilal marafiq, famsahu bi ru'usikum, rambut, wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki kita suci. Tuan Guru ni Abdul Aziz menyebutkan apa dalam kitab tafsir surah Al-Fatihah? Kita buai hadah. Ni bahasa orang Kelantan, nak masuk dah sikit. Buai hadah, bukan angkat hadas. Kalau angkat hadas, hadas tu ada lagi. Umpama kita angkat tahi, ada tahi lagi. Buai hadah. Kita sucikan diri kita daripada segala dosa, sucikan diri kita daripada karut-marut dunia. Maksudnya kita tak ada nak menghadapkan kehidupan kita semata-mata dunia. Tak habis-habis dunia. Tetapi kita tukar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku menghadapkan wajah aku kepada-Mu ya Allah. Barulah kita baca Al-Fatihah, sedap kita baca. Rasa sedap sambil kita tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lepas tu dia faham pula, Allah ni Maha Pemurah. Allah bagi kita dunia, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita takhta, Allah bagi kita wanita. Itu untuk lelaki. Tetapi kalau untuk perempuan, Allah bagi harta, Allah bagi takhta, dan Allah bagi pria, Allah bagi lelaki. Ditambahkan pula oleh ulama tasawuf hubbud dunia. Bukan hubbud dunia, hubbus syuhur. Ditambahkan dengan kemahsyuran. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Allah bagi kita, Allah murahkan rezeki kita. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasihan. Selalu tak kita dengar tuan-tuan? Kita dengar orang sebut silaturrahim. Allah sebut apa dia lagi? Allah sebut rahim ibu. Allah sebut rahim ibu. Sebab apa? Rahim. Kasih sayang ibu dan ayah kepada anak. Sebab itulah jadi nama dia rahim ibu. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, disucikan hati Rasulullah SAW. Bukan setakat tu je tuan-tuan, disucikan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW dibawa oleh makhluk Allah yang suci. Siapa? Malaikat Jibril. Ada ke yang nama Jibril kat sini? Kalau ada, terkejut. Habislah aku, amal tak cukup lagi, Jibril dah datang. Salah faham. Rupanya nama dia Muhammad Jibril. Jangan salah faham tuan-tuan. Kesian juga yang nama Jin Samsudin. Sebab bila ditafsirkan minal jinnati wan nas, daripada jin, daripada kalangan manusia, ada anak murid saya pernah bagi tahu, jin daripada kalangan manusia ni Jin Samsudin ke ustaz? Bukan. Kesian member. Kesian nama dia Jin Samsudin, bukan. Jin Samsudin tu nama dia. Jin daripada kalangan manusia ni sifat manusia yang ikut perangai seperti jin.
Yang mana hati ni berdengki dekat orang, hati ni tak suka dekat orang. Sebab itu Rasulullah SAW disucikan hati dia, disucikan daripada penyakit-penyakit hati. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia ada penyakit, fazadahumullah, ditambahkan penyakit itu, marada, maka dia sakit hati dia. Kan? Tu yang sakit hati dengan orang tu. Geram betul lah dengan pengurusi surah Al-Ikram, Tuan Yahya. Pakai kereta besar-besar. Kenapa pakai kereta besar-besar? Dengki. Tengok dia pakai kereta besar, geram. Tengok yang perempuan pula, ya Allah, pakai kain telekung Siti Khadijah, padahal kerja biasa je, rasanya kerja kilat. Dengki dengan orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sucikan hati Rasulullah SAW, tak ada perasaan dengki dan rahmat Allah sekalian. Dibawa oleh malaikat, bukan setakat malaikat, dibawa naik satu kenderaan yang bernama apa? Buraq. Saya pun heran, sembang dengan kawan-kawan, Buraqail ni ambil daripada nama Buraq ke? Pernah dengar Buraqail? Buraq ni maksudnya apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahu, kilat, cahaya yang laju seperti kilat. Itu buraq. Satu binatang yang mana Allah jadikan sebagai tunggangan Rasulullah SAW, yang boleh melepasi sampai Sidratul Muntaha. Lantas dibawalah Rasulullah SAW tadi oleh malaikat yang suci, makhluk Allah yang suci, dibawa dalam keadaan naik kenderaan yang suci, dibawa sampai ke Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku ketika itu? Rasulullah SAW solat sunat. Ketika mana Rasulullah SAW solat sunat, di belakang Rasulullah ada siapa? Ada Nabi-Nabi terdahulu. Ada Nabi Musa, dilemparkan tongkat menjadi ular, dibelah laut merah sehingga kan terbelah, ribuan daripada Bani Israel tenggelam. Sekali dengan Fir'aun tak dapat nak kejar dia. Nabi Musa AS bukan biasa-biasa. Nabi Musa AS kalimullah yang boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menggunakan perantaraan naik ke bukit Tursina. Itu Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini dibakar tetapi dalam keadaan selamat. Allah melindungi Nabi Ibrahim. Nabi Isa yang boleh menghidupkan yang mati, yang boleh memberikan kesembuhan. Orang buta boleh celik balik. Itu Nabi-Nabi. Tetapi walaupun hebat macam mana pun Nabi-Nabi terdahulu, Rasulullah SAW mengimamkan mereka. Simbolik apa tuan-tuan? Simbolik kat sini, Rasulullah SAW adalah Rasul penghulu bagi segala Nabi. Rasulullah penghulu bagi segala Nabi. Sebab tu Rasulullah SAW ketika itu, bila ada je Rasulullah SAW, maka terbatallah agama-agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. Hanya satu, la ilaha illallah. Hanya Islam yang Allah terima. Inna dina indallahil Islam. Hanya satu-satunya yang beradai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, pernah satu ketika Rasulullah nak naik ke mimbar. Rasulullah sebut apa? Amin, amin, amin. Pelik para sahabat, kenapa Rasulullah sebut 3 amin? Rupanya Rasulullah sedang mengaminkan doa malaikat ketika itu. Malaikat mendoakan apa? Celakalah bagi mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak selawat ke atas Rasulullah SAW. Tuan-tuan, banyakkan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Boleh tak tuan-tuan? Banyakkan berselawat ke atas Rasulullah SAW. Saya sangat kagum dengan tokoh yang ada di negeri Kedah.
Saya sempat bertalaki dengan Tuan Guru ni, Tuan Guru Syekh Zainul Asri, belajar kitab Tahzib Al-Mishkah, kitab hadis. Tuan Guru Syekh Zainul Asri ni sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni mesti jadi hamba Allah yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keadaan kita nak jaga iman kita, Allahumma salli ala Muhammad. Sentiasa mulut, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian? Sahabat dulu ketika mana peperangan Uhud, lipasan daripada musuh Islam terkena besi yang ada pada baju Rasulullah SAW. Terlekat besi itu pada gigi geraham Rasulullah, pecah gigi geraham Rasulullah. Bila pecah tu ada lagi bekas tu lekat dengan besi. Apa yang dibuat oleh para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi ada yang lindung Nabi, ada yang sahabat Nabi gigit besi tadi yang terkena gigi Rasulullah tu, gigit sampai pecah gigi dia juga, sehingga tercabut dah besi tu daripada Rasulullah SAW. Hebatnya sahabat-sahabat melindungi Rasulullah SAW. Tetapi kita tuan-tuan, kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita tak pernah bertemu Rasulullah. Tapi Rasulullah dalam keadaan duduk dalam halaqah, Rasulullah beritahu, ada daripada kalangan umat aku yang akan bersama dengan aku di syurga, yang paling aku rindukan, yang paling aku nanti-nantikan. Para sahabat ni dia excited, seronok. Siapa tu Rasulullah? Adakah aku? Rasulullah kata, ya, kamu memang sahabat aku. Ada lagi di kalangan sahabat lain kata, adakah kami wahai Rasulullah? Bukan. Mereka itulah yang tidak pernah melihat aku, tetapi pernah mendengar tentang aku, tetapi sentiasa hatinya menyebutkan dia rindu kepada Rasulullah SAW. Sebab itu tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dalam hati kita kena tanya, kita ni betul-betul tak cinta dekat Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kehilangan berbagai-bagai, dari segi nyawa, dari segi harta, dari segi jiwa dan raga Rasulullah untuk Islam ni. Sebab tu bila dengar lagu tadi, sepatutnya kita sedih. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, kami rindu padamu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku saat terpancar kebenaranmu. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, kami rindu padamu. Sebab itu tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, Bilal bin Rabah, ketika mana Rasulullah SAW dah wafat, apa berlaku dekat Bilal? Bilal bawa diri, Bilal mengajuk bawa diri pergi ke Syria, kerana dia bagi tahu dekat sahabat Rasulullah SAW, dia bagi tahu dekat Sayyidina Umar, dia bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar, dia bagi tahu dekat Sayyidina Osman, aku ni Bilal zaman Rasulullah, aku bukan Bilal zaman kamu. Merajuk Bilal bin Rabah bawa diri pergi ke Syria. Sampai satu ketika Bilal bin Rabah termimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah beritahu apa? Tergamak kamu wahai Bilal, kerasnya hati kamu. Kamu tak nak ke pergi ziarah aku? Bilal bin Rabah bangun dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis, Bilal bin Rabah bergegas cepat-cepat pergi ke pusara maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kan kedatangan Bilal ketika itu diketahui oleh penduduk Mekah. Apa yang berlaku ketika itu? Sayyidina Abu Bakar datang, tengok nampak Bilal berubah, sedang menangisi. Teringat dekat Rasulullah SAW. Apa berlaku? Dia bagi tahu dekat Bilal, wahai Bilal, kami dah lama tak dengar suara kamu azan. Kami dah lama tak dengar suara kamu azan. Tolonglah azan sekali. Bilal beritahu, aku ni Bilal zaman Rasulullah. Aku bukan Bilal zaman kamu. Datang Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Disebutkan oleh ulama, wajah Hasan dan Husain ini separuh daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu memegang tubuh Bilal berlomba, wahai paman Bilal, wahai pakcik Bilal, orang kata kamu azan dulu seronok, best. Lebih kurang macam itulah. Tolonglah azan, kami teringin nak dengar. Lalu bila berubah, bimbang, dia takut nak bagi terasa, nak menyakiti permintaan daripada cucu Rasulullah SAW. Apa yang berlaku? Bilal berubah ketika itu azan, setelah lama dah tak azan ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Mekah ketika itu semua berlari, semua riuh ketika itu. Adakah Rasulullah masih hidup? Adakah Rasulullah telah kembali? Adakah Rasulullah masih hidup? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itu Bilal dah start dah mengalir air mata Bilal ketika azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu tu Bilal jatuh pingsan, tak dapat nak meneruskan azan ketika itu. Diceritakan ketika itu penduduk Mekah ada yang pitam, ada yang terkejut, ingat Rasulullah masih hidup. Tuan-tuan, itu perasaan mereka sahabat-sahabat Nabi yang sentiasa, yang pernah tengok Nabi. Kita tak pernah tengok. Tolonglah zahir dalam hati kita, tuan-tuan, cinta dekat Nabi, sayang dekat Nabi, rindu dekat Nabi, selawat dekat Nabi, ikut cara Rasulullah SAW. Sehingga kan Rasulullah SAW naik ke langit, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak nak cerita apa yang Rasulullah nampak syurga. Rasulullah nampak orang yang berzina macam ni, Rasulullah nampak orang yang tak tunaikan amanah macam ni. Saya tak nak cerita itu. Tapi kat sini simbolik yang kita kena pegang, tuan-tuan, ialah perintah solat. Allah bagi secara direct berhadapan dengan Rasulullah perintah solat. Asalnya 50 jadi 5. Dan Rasulullah balik ke dunia dalam keadaan, balik ke atas muka bumi Allah dalam keadaan bawa tanggungjawab solat 5 waktu. Rasulullah SAW sebutkan apa, tuan-tuan? As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din, man tarakaha faqad hadamad-din. Solat itu tiang agama. Siapa yang dirikan solat, dia dirikan agama. Siapa yang tinggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Rasulullah SAW sebutkan. Sebab itu, tuan-tuan, Rasulullah dalam keadaan, Rasulullah tadi sakit, tadi ujian, kematian isteri, kematian bapa saudara yang disayangi, dihalau pula oleh penduduk yang tak nak dekat Islam. Allah bagi satu ubat, Allah bagi satu kekuatan untuk kita orang beriman. Solat. Tuan-tuan, kalau solat kita tak settle dekat atas muka bumi Allah, jangan haraplah, jangan harap haji kita, puasa kita, sedekah kita, wakaf kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haba'an mansura, seperti mana debu-debu bertebaran.
Sebab tu saya suka satu lagu yang diubah oleh kawan saya, Piu Suhaimi, tak silap namanya. Dia ubah, kan lagu Dilwali kan, lagu Hindustan. Janam 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 sate celayehi. Dia tukar lagu tu lagi jadi lagu nasyid. Kita berhenti dulu lah, azan. Kita berhenti dulu. Lagu yang diubah asalnya janam 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 sate celayehi kasam tu hai kasam akmil layehi ek jahe bani du badan ho joda. Jadi makna tu makna cinta lah, tak sesuai. Tapi Piu Suhaimi ni ubah macam mana tuan-tuan? Jangan 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 kamu lupa pada Tuhan. Jangan 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 solat fardu kau tinggalkan. Ingatlah Rasulullah, dialah contoh ikutan. Di sinilah kebahagiaan sesungguhnya pasti engkau dapatkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Di sinilah kebahagiaan sesungguhnya pasti engkau dapatkan. Kebahagiaan kita akan dapat tuan-tuan. Berapa banyak Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, minta pertolongan dengan Allah dengan sabar, was-salah dengan solat. Innallaha ma'as sabirin.
Allah bersama dengan orang yang sabar. Syaratnya apa? Solat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai orang yang beriman, minta pertolongan Allah dengan sabar, dengan solat. Sesungguhnya perkara itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau kita khusyuk, kita solat dalam keadaan takut kita. Allazina yazkuruna Allah, mereka yang menyebut nama Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan tentang langit dan bumi. Orang ini Allah sebutkan apa dia? Wajilat qulubuhum, hati dia rasa takut, menangis dia sebut nama Allah. Allah, 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 disebut nama Allah pun mengalir air mata. Takut kepada Allah. Takut kita dengan Allah bukan macam kita takut hantu Kak Limah, tuan-tuan. Takut hantu Kak Limah kita lari, hantu Kak Limah berlari. Yang pakai kursi roda angkat kursi roda berlari. Pakcik sebelah heran, kenapa dia ni bukan pakai kursi roda, kenapa lari daripada hantu? Boleh angkat. Itu takut dengan hantu. Tapi kita takut dengan Allah, makin kita dekat dengan Allah. Takut dengan Allah, makin kita banyak zikir. Takut dengan Allah, makin kita banyak sedekah. Takut dengan Allah, makin kita datang jadi tetamu Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, kita semua ni beruntung sebab kita jadi tetamu Allah. Kita tak nak jadi tetamu Allah waktu kita dah mati. Waktu tu orang yang solatkan kita pun berat nak kata. Apa kata tuan-tuan dekat mayat ini? Orang belakang rasa berat nak kata baik, sebab tak pernah datang masjid, tak pernah datang surau, wal-'iyaz-billah min zalik. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah sekalian, sebagai penutupnya tuan-tuan, solatlah kunci untuk kita masuk ke syurga. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Percayalah orang yang solat, yang dalam solatnya dia khusyuk, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad turun daripada Sidratul Muntaha ke bumi balik. Rasulullah sebut dekat penduduk Mekah semua tak percaya dekat Rasulullah. Tapi satu sahabat Nabi yang percaya, yang membenarkan, orang yang pertama membenarkan Rasulullah, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu diberikan gelaran As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Sebab dia berani membenarkan Rasulullah itu Isra Mi'raj. Bayangkanlah tuan-tuan, 1500 km. Kalau sekarang ada kapal terbang, ada Boeing, tapi kalau zaman dulu tak ada. Tak sampai satu malam peristiwa itu berlaku. Inilah menunjukkan apa tuan-tuan? Kita orang yang beriman kena percaya dengan Isra wal Mi'raj. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman ini beriman kepada perkara yang ghaib. Dan sebagai penutupnya tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Allah sebutkan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika benar kita cintakan Allah, ikutlah Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau kita ikut Rasulullah, Allah akan
cinta dengan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya kira cukup setakat ni. Saya risau kalau lama-lama nanti tinggal beberapa orang je. Bukan apa, bila ceramah ni akan ada 3 perkara. Yang pertama, pandang pintu. Yang kedua, pandang jam. Yang ketiga, pandang muka penceramah. Geram aku penceramah ni, kita bagi bocor kereta dia. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya minta maaf ada terkurang, ada tersilap, ada terkasar, tiba-tiba tak menjerit ke. Ini style saya lah, saya minta maaf. Saya risau ada yang jatuh tiba-tiba syahid fisabilillah. Maafkan saya tuan-tuan. Jadi kita tutup dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata tuan-tuan, ingatlah sampai bila-bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita jaga hubungan solat kita dengan Allah, Allah permudahkan urusan harian kerja kita, insya-Allah tuan-tuan. Akhir kalam tuan-tuan, bagi pantun sikit boleh? Sebab awal-awal tak bagi pantun, saya bagi pantun sikit penutup. Pucuk paku, ubi kayu, bye-bye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak balas dekat luar lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apologies, kurang kasih kepada Ustaz Ashab